Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ain Nadirah Azmi binti Azmi bernombor matrik A1748339. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang sinopsis novel pindah karya Jong Chian Lai ini. Novel pindah berlatar belakangkan rumah panjang kampung tenggelam yang akan ditenggelamkan apabila projek hidro batang air iaitu pembinaan empangan di bahagian kedua Sarawak siap dibina. Watak utama iaitu Ungging enggan berpindah ke rumah panjang yang baru didirikan tanpa mengikut adat masyarakat Iban. Ungging mempertahankan rumah panjang mereka dan tidak akan sesekali dia meninggalkannya. Namun, akhirnya perjuangannya seperti sia-sia kerana dia terpaksa berpindah juga dan akhirnya tenggelamlah kampung tenggelam. Oleh itu, impak pembinaan empangan yang dapat dilihat dalam novel ini ialah impak perubahan alam sekitar selepas pembinaan empangan. Pembinaan empangan bertujuan untuk mengawal banjir, membentuk dan membekalkan air dan penghasilan sumber hidroelektrik. Namun, pembinaan empangan memerlukan pembersihan hutan yang luas dan menyebabkan atmosfera kering. Maka, kesan jangka masa panjang akan terjadi terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Impak pertama yang dapat dilihat selepas pembinaan empangan adalah masalah perubahan mikrocuaca persekitaran. Pembinaan empangan memerlukan pembersihan hutan yang luas tanpa kawalan, menyebabkan ketiadaan tumbuhan akan menyebabkan persekitaran terasa lebih panas. Maka pengeringan tanah kosong menyebabkan atmosfera kering. Cuaca dipengaruhi oleh keadaan microclimate. Keadaan microclimate bergantung pada faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, angin dan pergolakan embun, frost, keseimbangan haba dan penyejatan. Terdapat spesies yang hanya bertolak ansur dengan iklim yang terhad, seperti haiwan berdarah sejuk. Boleh menyebabkan masalah penghijrahan haiwan dari kawasan hutan ke kawasan yang mempunyai penduduk. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan guna tanah akibat daripada pembinaan empangan. Yang pertama, pembinaan rumah panjang baharu bagi tujuan menampung penduduk kampung tenggelam. Kesan ini dapat dilihat pada halaman muka surat 29. Kesan yang kedua, kegiatan pembalakan dijalankan. Hal ini dapat dilihat pada halaman muka surat 43 di mana kayu kayan yang ditebang dijadikan sebagai elemen pembinaan rumah baharu tersebut. Kesan yang terakhir merupakan pembinaan jalan raya yang mengakibatkan Pekan Lubok Antu mengalami pencemaran udara. Situasi ini terdapat dalam petikan pada halaman muka surat 46. Seterusnya, kita akan membincangkan kesan pembinaan empangan terhadap manusia. Hal ini dapat dilihat melalui nilai kekeluargaan yang goyah. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan berikut. Kau tengok, orang yang kata dia gila, nak roboh rumah, ancam dia, ejek dia, muka mereka pun dia tak sudi tengok di dalam kampung tenggelam ini. Tiba-tiba, Sindong teresak-esak. Itulah kau, laki macam tu pun kau kata gila. Ikut cakap orang lain. Kau ni bini apalah? Kau minta ampun, kau cium kakinya pun. Ungging memang keras hati, bukan? Macam itulah, kita banyak duit, anak bini laki sendiri pun boleh jadi musuh. Nada itu kurang kuat. Ada kesayuan dalam suara jikat. Petikan tersebut menceritakan tentang keluarga Ungging yang meninggalkannya seorang diri di dalam hutan. Sifat sedemikian terjadi kerana individu lebih mementingkan keperluan peribadi daripada mengambil kira keperluan orang di sekelilingnya. Keluarga Ungging diberikan kehidupan yang lebih selesa di bandar apabila pemaju memberikan pampasan wang. Oleh bagaimanapun, setelah sedar tindakan itu salah, isteri Ungging meminta maaf kepadanya. Oleh itu, kasih sayang kekeluargaan boleh terjejas akibat daripada pembinaan empangan dalam novel Pindah. Seterusnya, kesan kemusnahan flora dan fauna akibat pembinaan empangan air. Pertama, banjir berlaku akibat daripada pembalakan. Pembalakan dilakukan untuk membuang semua tumbuhan, maka tumbuhan akan digondol. Oleh itu, tanah mudah terhakis kerana tiada lagi sokongan daripada akar tumbuhan daripada bawah tanah. Ini menyebabkan tanah mudah jatuh ke dalam sungai dan menyebabkan tanah ditenggelami air, sekaligus banjir berlaku. Seterusnya, mereka juga telah kehilangan punca makanan harian mereka. Ini kerana tumbuhan seperti herba dan tanaman mereka juga sudah tiada lagi. Contohnya, tongkat ali. Selain itu, haiwan seperti
rusa dan kijang juga diburu untuk dijadikan makanan, tetapi semuanya sudah tiada akibat pembinaan empangan. Jadi, mereka telah kehilangan punca makanan harian mereka. Selain itu, pencemaran air berlaku. Ini berlaku kerana akibat daripada pembalakan tumbuhan, kerana hasil daripada sisa-sisa pembalakan tersebut jatuh ke dalam sungai dan habuk-habuk kayu juga jatuh ke dalam sungai, menyebabkan sungai dipenuhi dengan bahan terampai. Oleh itu, pencemaran air dalam sungai berlaku. Secara kesimpulan, pembinaan empangan memerlukan pembersihan kawasan yang luas dan tanpa kawalan, ia akan menyebabkan vegetatif ekosistem termusnah. Dan tanpa kita sedari, flora dan fauna juga akan terancam kerana tiada habitat yang kekal untuk mereka. Ini dapat dilihat dengan jelas bahawa pembinaan empangan akan memberi impak yang besar kepada semua golongan, termasuk manusia, flora dan fauna.